Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Seringkali kita mendengar keterdesakan daripada pihak pembangkang Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu, pemimpin-pemimpin mereka juga apabila seringkali membuat tuduhan dan juga fitnah-fitnah. Demi apa? Untuk mau menjatuhkan kerajaan. Mereka membuat tuduhan kononnya pelabur masuk, pelabur tidak yakin dengan negara kita, pelabur lari daripada negara kita, nilai ringgit OPR dan sebagainya. Perkara-perkara ini yang seringkali dijadikan polemik, retorik politik kepada pihak pembangkang hari ini. Kerana apa sahabat semua? Kerana mereka tidak ada punya isu lagi yang boleh mereka serang kepada kerajaan ini yang sedang berusaha sedaya upaya untuk menangani kos sara hidup, menangani segala permasalahan dalam negara kita yang diwarisi daripada kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Jadi hari ini sahabat semua, saya mau kita mendengar satu pencerahan padu daripada Tengku Zafrul berkaitan dengan tuduhan yang saya sebut tadi yang dilemparkan, dijajah oleh pimpinan daripada Perikatan Nasional PAS maupun Bersatu. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama-sama dan juga dengar pencerahan daripada Tengku Zafrul berkaitan dengan isu ini. Kononnya pelabur tak yakin terhadap ekonomi Malaysia. Benarkah semua itu? Mari kita dengar. Nilai ringgit lemah berbanding dolar Amerika. Prestasi Bursa Malaysia pula kurang memberangsangkan. Apakah ini petanda bahawa pelabur sudah hilang keyakinan terhadap ekonomi Malaysia? Jawapan ringkasnya, tidak. Bila bercakap pasal pelaburan, ada dua jenis utama. Yang pertama, pasaran modal seperti saham di Bursa Malaysia. Yang keduanya, pelaburan langsung seperti di dalam kilang dan perniagaan. Pelabur dalam pasaran modal ni sangat sensitif. Apa-apa je yang berlaku, dia akan cepat pelenting. Saya pun dah pernah cakap sebelum ini tentang perbezaan kadar faedah antara Malaysia dan US. OPR Malaysia ni pun sekarang 3%, US dah 5.5%, kadar tertinggi mereka dalam 22 tahun. Kalau kita nak melabur, satu bank offer dividen 3%, satu lagi 5.5%, bank mana yang kita akan pilih? Dan perbezaan ini sudah tentu memberi impak kepada Bursa Malaysia dan juga kadar tukaran ringgit berbanding dolar. Dalam hal ini, kalau OPR Malaysia dinaikkan, mungkin ringgit akan mengukuh, tapi kos pinjaman pula akan naik. Jadi alright, so saya tambah sedikit berkaitan dengan OPR. Kalau dikatakan OPR itu akan dinaikkan, pastinya ringgit kita itu akan mengukuh sebab OPR dinaikkan. Tetapi masalah yang di sini adalah kos pinjaman. Kos pinjaman ini melibatkan kepada rakyat kebanyakannya yang membuat pinjaman rumah, membuat pinjaman kereta, personal loan dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan sebelum ini kosnya sebuah kereta yang di loan itu di bank hanya 800, mungkin akan naik kepada 900. Jadi kosnya bertambah sebanyak RM100. Jadi sahabat semua, ini akan memberikan kesan yang membebankan rakyat kebanyakan di luar sana, warganet, rakyat Malaysia. Patah lagi golongan B40, sahabat-sahabat semua. Jadi kerana itu, Malaysia terus kekalkan OPR. Dan walaupun ringgit itu sebenarnya menurun, jatuh, tapi kita boleh lihat ada juga kebaikannya, ada juga keyakinan daripada pelabur dalam negara kita. Jadi ini yang menarik untuk kita terus dengar semula pencerahan daripada Tengku Zafrul, sahabat-sahabat semua. Apa pun yang dibuat akan ada implikasi positif dan negatif. Bank negara sebagai pihak yang menentukan OPR akan membuat keputusan setelah mengkaji semua aspek. Okey, kita cukuplah cerita pasal OPR. Kembali kita kepada ekonomi Malaysia. Saya dah cakap, selain pasaran modal, kita juga ada pelaburan langsung di mana bagi separuh pertama 2023 kita mencatatkan pelaburan diluluskan RM132.6 bilion, iaitu 60% daripada sasaran kita untuk tahun ini. Berbanding pasaran modal, pelaburan langsung adalah berbentuk jangka panjang. Antara aspek utama yang jadi penentu pelaburan langsung ialah prospek ekonomi negara. Kalau pelabur tak yakin dengan prospek jangka panjang ekonomi negara, mereka tak akan masuk melabur. Mengapa? Kerana pelaburan langsung ini bukan macam pasaran modal. Hari ini melabur, esok boleh jual saham, pergi ke pasaran saham negara lain. Tetapi bila pelabur langsung ini melabur, maka bertahun-tahun baru balik modal. Jadi, prospek ekonomi negara sangat penting untuk menentukan destinasi pelaburan mereka. Apakah antara petunjuk ekonomi negara ini kekal kukuh? Pada Ogos 2023, upah dalam sektor pembuatan meningkat sebanyak 3% tahun ke tahun, mencecah RM8 bilion. Kalau berbanding dengan gaji Julai 2023 pun ada peningkatan. Ogos RM8 bilion, Julai RM7.9 bilion. Purata gaji dan upah pada Ogos 2023 pula adalah RM3,397, pertumbuhan 1% berbanding tahun sebelumnya. Selain itu, Ogos tahun ini juga mencatatkan pengangguran keseluruhan sebanyak 3.4%,
lebih rendah berbanding Ogos tahun lepas dengan 3.7%. Ini bermakna tahun ini lebih ramai orang telah berjaya mendapatkan pekerjaan. Kita tengok nilai jualan sektor pembuatan pula. Januari hingga Ogos tahun ini, sektor pembuatan mencatatkan kenaikan nilai jualan sebanyak 1.7% dengan jumlah hampir 1.2 trilion ringgit berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit juga mencatatkan pertumbuhan yang amat menggalakkan dengan 142.5 bilion ringgit pada Ogos 2023. Ini menunjukkan pertumbuhan 6.7%. Bagi tempoh 8 bulan pertama 2023, perdagangan borong dan runcit telah meningkat sebanyak 8.5% dari 1.02 trilion ringgit kepada 1.1 trilion ringgit. Satu lagi, petanda kestabilan ekonomi kita dapat dilihat daripada kadar inflasi yang terus mereda. Pada September 2023, kadar inflasi Malaysia hanya 1.9%, lebih rendah berbanding bulan sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Filipina, zona Eropah, Korea Selatan, Vietnam, Amerika Syarikat dan Indonesia, kadar inflasi Malaysia adalah jauh lebih rendah, memberikan gambaran bahawa ekonomi kita stabil dan tahan lasak. Apa pula unjuran pertumbuhan ekonomi kita tahun ini? Bank Negara unjurkan pertumbuhan 4%, manakala IMF pula unjurkan pertumbuhan 4%. Bagaimana pula dengan pertumbuhan global? IMF unjurkan pertumbuhan global hanya pada 3%. Ya, ini bukan kita yang saja-saja rekap. Ini unjuran dari IMF. IMF sendiri unjurkan pertumbuhan Malaysia lebih tinggi berbanding dengan pertumbuhan global. Kita kena sedar bila satu dunia alami pertumbuhan yang lembab, bila permintaan dari rakan dagang kita menurun, Malaysia sebagai negara pengeksport turut akan terkesan. Tapi Alhamdulillah, pertumbuhan kita setakat ini masih positif, malah mengatasi pertumbuhan global. Jadi, mana yang ekonomi kita ni tak stabil dan tak kukuh? Terbaik sahabat semua. Itu dia pencerahan padu ya daripada Tengku Zafrul dan menjawab segala fitnah tuduhan ya daripada pihak pembangkang yang kononnya ekonomi kita tidak stabil, kononnya pelabur-pelabur takut masuk ke dalam negara kita. Ya, jadi ini menunjukkan seperti mana yang dinyatakan datanya itu pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi daripada ekonomi global. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa ini menunjukkan langkah positif ya dalam pentadbiran hari ini. Ya, keyakinan para pelabur daripada luar negara maupun dalam negara, mereka semakin yakin dengan negara kita, dengan pentadbiran tata kelola yang baik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kabinetnya dan Kerajaan Malaysia Madani ini. Jadi ini dapat menangkis sebenarnya segala tuduhan, segala fitnah yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Jadi maksudnya di sini siapa yang menipu sahabat-sahabat semua? Contohnya pelaburan. Ya, mereka mengatakan jangan buat pengumuman kalau pelaburan itu hanya mau kelihatan hebat. Tapi sebenarnya seperti mana yang dinyatakan oleh Tengku Zafrul, pelaburan kita sudah mencecah lebih tinggi daripada sasaran sebelum habis tahun ini, yaitu kalau saya tidak silap 136 bilion. Ya, maafkan saya kalau silap, nanti kita akan cek balik. Yang lebih tinggi sahabat semua, itu telah diluluskan ya, bukan yang diumumkan. Kalau diumumkan itu lebih banyak daripada itu. Ini yang telah diluluskan. Jadi nyata dan jelas bahawa mereka pihak pembangkang semakin takut, semakin gementar dengan pentadbiran tata kelola yang baik yang mengakibatkan pelaburan yang lebih tinggi, inflasi dapat diturunkan, ya, kos sara hidup, harga-harga barang semakin mula terkawal, dan banyak lagi masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh menteri-menteri kabinet Perdana Menteri kita hari ini. Jadi inilah jawapannya, bahwa pembangkang pimpinan mereka adalah kaki fitnah, penipu, memusingkan, memutarbelikkan segala fakta yang sedang diusahakan oleh pihak kerajaan hari ini. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda setuju? Ya, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.